Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 akan membincangkan tentang topik-topik yang telah diberikan, yaitu berkaitan dengan soalan 9, yaitu peradaban masyarakat Melayu, Cina, dan juga India. Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki nilai peradaban yang tinggi derajatnya, khususnya diamalkan oleh masyarakat Melayu, Cina, dan juga India yang tersendiri dan pelbagai. Peradaban dikategorikan juga sebagai pengamalan-amalan terdahulu dan berkaitan dengan cara pemikiran, sosial diri, dan juga tingkah laku. Pada kata dasar, peradaban juga membawa maksud adaba, yaitu bermaksud tingkah laku dan sosial diri yang baik. Peradaban juga berasal daripada bahasa Arab, yaitu bermaksud menjelaskan tentang ketamadunan. Peradaban adalah budaya yang berbincangkan tentang keluhuran nilai bicara dan juga kehalusan budi pekerti. Istilah tamadun berasal daripada bahasa Arab, yaitu tamadun. Bukan itu saja, terdapat juga peradaban yang mempunyai maksud daripada istilah yang lain. Sebagai contohnya, istilah hadara yang bermaksud keadaan hidup pada tahap kemajuan. Selepas kedatangan Islam, istilah bahasa Arab turut mula digunakan pakai dalam bahasa Melayu, iaitu sebagai sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Peradaban amat penting dalam sesebuah anggota masyarakat dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Tujuannya adalah untuk mengekalkan kemakmuran. Dengan adanya pengekalan peradaban yang diamalkan, kita dapat mengekalkan warisan serta budaya yang telah diamalkan sejak turun-temurun. Sejarah turut membuktikan bahawa masyarakat yang berperadaban dapat membina ketamadunan. Oleh yang demikian, terdapat pelbagai corak peradaban yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, Cina, dan juga India yang perlu dititik beratkan dan diamalkan dan serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Dengan adanya pengekalan peradaban ini, kita dapat mengekalkan serta memartabatkan lagi tradisi khazanah negara kita. Dengan adanya pengekalan peradaban ini, kita dapat mengekalkan serta memartabatkan lagi tradisi khazanah negara kita. Perspektif peradaban merujuk kepada pendekatan yang membahaskan permasalahan dari sudut nilai induk dan rukun teras yang tertanam dalam sesebuah peradaban dan budaya. Nilai induk yang mempunyai sifat abstrak dan kemunculannya merupakan hasil yang diperolehi daripada proses interaksi sesebuah komuniti etnik dengan norma sosial dan persekitaran fizikalnya. Sesetengah pengkaji mendefinisikan peradaban sebagai satu kawasan geografi yang mempunyai koleksi ciri-ciri budaya yang dapat dicapai oleh manusia dan mencukupi satu ruang yang lingkup luas serta merangkumi komuniti etnik tertentu seperti bangsa dan masyarakat. Asal-usul pengaruh peradaban dari Timur Tengah di tanah Melayu bermula di Perlak, setelah terbentuknya Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042. Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Seterusnya menjadikan Melaka sebagai pusat kebudayaan Melayu Islam dan merupakan nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi seluruh Kepulauan Melayu. Peradaban Melayu memiliki unsur serta ciri-ciri dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Islam tahap dunia. Malaysia dikenali bukan hanya makmur dari segi ekonomi dan pembangunan, malah menjadi negara yang beridentikan kepelbagaian agama, bangsa, dan budaya sekaligus dapat bersama dalam suasana aman serta harmoni. Perpaduan nasional harus menjadi misi penting bagi negara. Keadilan penerimaan dan toleransi perlu menjadi nilai asas kepada kerangka perpaduan nasional ini. Namun, terdapat pelbagai usaha dalam melestarikan peradaban, terutamanya di kalangan rakyat Malaysia. Okey, seterusnya kita akan masuk bahagian kebudayaan komuniti Melayu yang dapat memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan kelestarian peradaban.
Kebudayaan dapat dilihat dari aspek kesenian yang dibahagikan kepada tarian, muzik, permainan dan sastra. Terusnya, melalui perkongsian nilai kesusahan, hikayat Hang Tuah dan hikayat Suri Rama telah diperdengarkan kepada masyarakat Melayu Borneo sehingga hasilnya wujud kesatuan kebudayaan dan kesusastraan. Dan juga usaha perkongsian nilai ekonomi. Kebanyakan Melayu kelas bawahan mencuburi bidang pertanian dan perikanan yang menekankan ekonomi sara diri yang bersesuaian. Kesimpulannya, kedudukan komuniti wilayah masing-masing yang bersifat menetap, penghijraan yang berlaku dari semasa ke semasa menyebabkan mana-mana individu bertukar ketaatan dan kesatuan dari seorang sultan. Sebagai contohnya, peradaban Melayu yang kita tahu mempunyai banyak adat dan budaya, terutama dari segi merisik, meminang, dan adat berkahwin dan sebagainya. Usaha-usaha melestarikan peradaban bagi rumpun Cina. Umumnya berdasarkan sejarah yang lalu, masyarakat Cina dikatakan telah berhubung dengan masyarakat tanah Melayu. Pada abad ke-14, masyarakat Melayu dan Cina juga mempunyai hubungan yang erat melalui aktiviti perdagangan. Barangan dagangan seperti kain sutera, candu, ubat-ubatan dan sebagainya telah dibekalkan oleh pedagang Cina untuk diekspor ke tanah Melayu. Secara tidak langsung, pedagang Cina bukan saja berdagang di tanah Melayu, malahan mereka juga telah menyebarkan pengaruh budaya mereka daripada aspek bahasa dan aspek-aspek yang lain. Dalam proses pembinaan negara majmuk, masyarakat Malaysia juga bertujuan untuk bermatlamatkan ke arah untuk mengukuhkan kesatuan dalam komuniti masyarakat Cina. Tujuannya adalah untuk melancarkan aktiviti pentakbiran dan juga meningkatkan kemakmuran ekonomi. Namun begitu, dalam mencapai matlamat tersebut terdapat juga beberapa konflik yang berlaku, antaranya perbezaan peradaban melalui agama, aspek budaya, ekonomi dan politik. Seterusnya, dalam komuniti Melayu dan komuniti Cina terdapat dua perbezaan daripada segi induk. Yang pertama adalah core value dan kedua adalah core science dalam rukun teras yang dikenali sebagai core pillars. Nilai induk merupakan nilai yang mengundikan pemikiran manusia, manakala rukun teras pula adalah yang mencakupi bidang agama, budaya, ekonomi, politik dan sosial yang wujud dalam peradaban. Antara pengaruh peradaban yang melestarikan negara Malaysia adalah dari segi serapan perkataan bahasa Cina dalam bahasa Melayu. Umum mengetahui bahawa bahasa Melayu dan bahasa Cina mempunyai dua perkataan yang berbeza. Bagi etnik Cina, nilai peradaban mereka adalah berdasarkan filial piety, iaitu yang akan melahirkan nilai kecinaan yang bersifat nyata dan tegar. Peradaban daripada komuniti Cina ini, jika dilihat, mereka mempunyai semangat kepuakan yang sangat kental yang bersikap pragmatis berbanding komuniti yang lain. Oleh itu, mereka akan mempertahankan rukun teras utama, iaitu dari segi nilai ketuhanan bagi memartabatkan penyerapan bahasa mereka. Bagi etnik Cina, etnik ini mempunyai sebuah rukun yang tegas untuk mempertahankan budaya mereka melalui bahasa dan pendidikan Cina dan juga sistem ekonomi. Komuniti Melayu dan juga komuniti Cina, mereka akan berusaha untuk mempertahankan rukun teras masing-masing. Bagi etnik Cina, mereka akan mempertahankan rukun terasnya, alasannya adalah untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Contohnya, serapan perkataan bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu, wujudnya sekolah bahasa Cina moden yang telah muncul di komuniti perantau Cina di tanah Melayu. Antara sekolah yang ditubuhkan di tanah Melayu adalah Sekolah Cina Yang Zian yang telah ditubuhkan oleh Encik Tan Chor Lam di Singapura pada tahun 1905. Hal ini menunjukkan bahawa sekolah Cina telah rasmi ditubuhkan di tanah Melayu. Oleh itu, mereka akan mempertahankan rukun teras utama, iaitu dari segi nilai ketuhanan bagi memartabatkan penyerapan bahasa mereka. Bagi peradaban bagi pengaruh Cina dalam melestarikan negara Malaysia adalah melalui adat. Melalui nilai induk Melayu berlandaskan budi Islam telah melahirkan nilai sikap tolak ansur antara sifat tolong-menolong antara komuniti Cina dan komuniti Melayu. Nilai murni yang dilaksanakan telah mencapai sebuah matlamat keamanan. Oleh itu, pengaruh Cina tetap berdasarkan dengan tradisi masyarakat Cina walaupun mereka telah berpisah lama dengan negara Cina. Komuniti seterusnya adalah melalui pakaian dan makanan. Pada abad ke-15, aktiviti penangkapan ikan biasanya dilakukan untuk tujuan sara diri bagi memenuhi keperluan bagi setiap keluarga.
Contohnya, jika hasil daripada sumber penangkapan itu mempunyai lebihan, mereka akan melakukan aktiviti sistem barter iaitu penukaran barang kepada masyarakat Melayu yang lain. Secara tidak langsung pada ketika itu, komuniti Melayu telah mengadakan juga aktiviti sistem barter. Contohnya, mereka menukarkan makanan ikan kepada beras kepada komuniti Cina, di mana sumber agihan itu akan diberikan kepada kawasan kampung penduduk pendalaman yang bertepatan dengan komuniti Cina melalui catatan Cina. Sekitar tahun 1419, komuniti Melayu juga telah mengadakan aktiviti pertanian, antaranya adalah seperti menanam tebu, cempedak, pisang, labu, bawang, dan lain-lain lagi. Melalui sistem makanan ini juga secara tidak langsung, peradaban komuniti Cina telah banyak membantu dalam keharmonian dan kedamaian negara. Pada ketika itu, pedagang Cina telah terlibat dengan aktiviti perdagangan di negeri Melaka. Antara barangan yang dikeluarkan oleh perdagangan Cina sangat bermutu tinggi, antaranya gula, sutera, perak, mutiara, poliselin, dan banyak lagi. Bagi pengaruh pemakaian pula, ulitnya generasi nyonya iaitu baba perempuan. Pada zaman dahulu, mereka memakai pakaian berbentuk kebaya dan memakai kain saru yang dipakai oleh komuniti Melayu. Daripada itu, peradaban komuniti kaum Cina yang telah melestarikan negara Malaysia iaitu melalui komuniti baba dan nyonya. Pada umumnya, komuniti baba dan nyonya ini telah wujud sekitar abad ke-15 di Tanah Melayu. Menurut sejarah Melaka yang telah menjalankan hubungan diplomatik dengan negara Cina, Pelabuhan Melaka telah dibuka pada tahun 1402 Masihi, di mana rombongan Laksamana Cheng Ho telah diutus bagi mengeratkan hubungan perdagangan. Raja Cina telah menghantar putri yang bernama Hang Lang Lipo kepada Sultan Melaka sebagai satu tanda penghargaan kepada Sultan untuk mengawini putrinya. Maka secara tidak langsung wujudlah perkawinan campur di kalangan pemerintahan apabila putri Hang Lipo telah berkawin dengan Sultan Mansur Shah. Selain dari unsur melestarikan peradaban bagi tamadun Cina dan komuniti Baba Nyonya ini, mereka akan bertutur dalam bahasa Baba yang dapat dipahami oleh masyarakat Melayu. Contohnya, cara mereka memasak dan menggunakan resepi yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Hal ini secara tidak langsung peradaban yang dibawa oleh komuniti Cina dan komuniti Melayu ini juga telah mewujudkan hubungan yang baik dan juga keharmonian dalam negara. Selain itu, budaya dan peradaban tradisi seperti makan menggunakan tangan juga telah menjadi sebuah tradisi dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat Cina. Pengaruh budaya daripada komuniti Melayu ini secara tidak langsung telah meningkatkan lagi budaya etnik masing-masing. Seterusnya, melalui komuniti Baba dan Nyonya yang wujud pada abad ke-15. Menurut sejarah, Melaka telah menjalankan hubungan diplomatik dengan Cina. Pelabuhan Melaka dibuka pada 1402 Masihi. Dalam unsur melestarikan peradaban bagi tamadun Cina dalam komuniti Baba dan Nyonya ini bertutur dalam bahasa Baba yang mudah difahami. Contohnya, cara memasak mereka menggunakan resepi orang Melayu dan cara masakannya juga yang dimasak seperti orang Melayu. Selain itu, pengaruh Cina adalah melalui kekeluargaan. Cina akan berdiri teguh dan melestarikan dan berteraskan tradisi masyarakat Cina yang sudah sedia ada. Daripada aspek ini, kita dapat melihat bahawa kebudayaan komuniti masyarakat Cina lain. Daripada aspek ini, kita dapat melihat bahawa kebudayaan komuniti masyarakat Cina lain seperti sebuah sistem keluargaan dan agama mereka masih dikenal pasti dan berhubung antara satu sama lain. Dan akhir sekali, pengaruh peradaban Cina terhadap peradaban masyarakat Melayu adalah melalui penarakan. Hal ini disebabkan perkawinan campur oleh masyarakat pluralistik kontemporeri Malaysia sebagai satu isu sosial yang bermasalah dan cenderung menimbulkan konflik antara Cina. Perkawinan campur ini terbentuk oleh campuran etnik antara Cina dan Melayu. Contohnya, peranakan Cina di Kelantan di antara pasir emas dan pasir putih adalah yang mempunyai kumpulan sub-etnik Cina yang terbanyak. Hal ini kerana telah diwarisi oleh generasi sebelumnya. Betapa lama hubungan Cina dan Melayu sehingga terbentuklah Cina penarakan. Sekian saja dari saya.
peradaban dalam rumpun India. Terlebih dahulu kita terus masuk dalam pengenalan. Asal-usul peradaban India bermula pada 2350 sehingga 3000 Masehi di lembah Sungai Indus dan masih kekal sehingga kini. Di Malaysia, pengaruh tamadun India dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan manusia sebagai contoh adat istiadat perkawinan, kepercayaan, kesenian, makanan, dan pelbagai lagi. Sehingga menjadikan pengaruh India sudah menjadi sebati dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Dan salah satu pengaruh peradaban India yang telah mempengaruhi masyarakat di Malaysia antaranya dalam aspek adat istiadat. Sebagai contoh, adat melenggang perut. Adat ini adalah satu adat yang dijalankan ke atas seorang istri yang telah genap 7 bulan mengandung dan ia bertujuan untuk meletakkan kedudukan bayi di tempat yang sepatutnya, yaitu di bahagian kepala di pintu rahim. Adat ini penting bagi memudahkan si ibu bersalin dan bayi itu tidak kelemasan. Tepung tawar akan dicalit ke muka si ibu dan beras kunyit akan ditabur. Adat ini mengandungi unsur-unsur budaya India yang telah menjadi ikutan masyarakat Melayu di Malaysia. Selain itu, adat berinai juga adalah salah satu peradaban India yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di Malaysia. Adat ini dijalankan secara 3 peringkat, yaitu adat berinai curi, berinai kecil, dan berinai besar. Adat berinai besar dijalankan sebelum perkawinan. Pengantin perempuan akan memakai inai di kesemua jari tangan dan kaki, manakala pengantin lelaki pula memakai inai pada jari kelingking, jari manis, dan jari hantu pada sebelah tangan sahaja. Corak yang digunakan dalam inai adalah daripada pengaruh tamadun Hindu di India. Seterusnya, peradaban India yang telah mempengaruhi masyarakat di Malaysia adalah dalam perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu sains dan teknologi di India telah memberi pengaruh besar dalam penguasaan ilmu di Malaysia, dan masyarakat India mendapatkan ilmu berkaitan sains dan teknologi melalui kitab suci mereka, yaitu kitab Veda, dan antara penguasaan ilmu India yaitu ilmu astronomi dan perkembangan matematik. Perkembangan ilmu pendidikan India telah memberi impak positif dan kesannya dapat dilihat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Di samping itu, pengaruh peradaban India juga adalah dalam aspek keluarga. Dalam masyarakat India keluarga merupakan institusi yang sangat penting, dan ibu merupakan seseorang yang sangat dihormati dan mulia. Malah ibu juga dianggap Tuhan dalam kalangan mereka. Dalam kebudayaan mereka, anak perempuan harus dijaga dengan sempurna. Dan ini menunjukkan bahwa golongan wanita diangkat tinggi darjatnya. Oleh itu, adat dan peradaban ini patut dicontohi oleh masyarakat di Malaysia. Dan akhir sekali, peradaban India yang telah mempengaruhi masyarakat di Malaysia adalah dalam adat perkawinan. Dalam perkawinan, masyarakat Melayu sudah semestinya kita pernah melihat upacara persandingan dan upacara perkawinan. Ini merupakan contoh adat India yang telah diamalkan di Malaysia, dan adat perkawinan juga. Pasangan pengantin dikatakan raja sehari, dan upacara persandingan sebagai kemuncak bagi upacara perkawinan. Dan upacara bersanding merupakan adat kaum India yang mengagung-agungkan Dewa Rama dan Dewi Sita. Ini merupakan pengaruh masyarakat India yang telah diikuti di Malaysia sehingga kini. Secara dasarnya, dapat disimpulkan bahwa peradaban India terbahagi kepada 2 bahagian, yaitu utara dan selatan. India juga mempunyai hubungan istimewa dari segi politik, ekonomi, dan sosial dengan rantau Asia Tenggara. Pengaruh dan kesan tamadun India juga dapat dilihat dalam pelbagai aspek seperti adat istiadat perkahwinan, pemikiran, kepercayaan, kesenian, makanan, malahan dari aspek ekonomi dan politik dalam masyarakat Melayu. Peradaban India juga mempengaruhi corak ketamadunan pada hari ini. Namun setelah kemunculan ajaran Islam, amalan yang bercanggah dengan nilai Islam dihapuskan dan digantikan dengan nilai yang berlandaskan syariah dan Al-Quran. Dan antara pengaruh peradaban India yang mampu melestarikan masyarakat ialah dari segi adat istiadat, yaitu melenggang perut. Kerana upacara ini masih lagi
diamalkan sehingga ke hari ini. Seterusnya, majlis berinai. Majlis yang dilakukan sebelum berkahwin iaitu berinai, di mana pengantin akan menginai jari, kaki dan tangan mereka. Majlis ini juga masih diamalkan sehingga ke hari ini. Perkembangan ilmu daripada peradaban India juga mempengaruhi dan melestarikan masyarakat Malaysia pada hari ini, kerana masyarakat India mendapatkan semua maklumat berkaitan sains dan teknologi daripada kitab mereka sendiri, iaitu kitab Veda. Akhir sekali, masyarakat India juga menunjukkan bahawa keluarga adalah sangat penting dalam kehidupan mereka. Maka perkara ini juga mampu melestarikan masyarakat Malaysia. Secara kesimpulannya, usaha dalam masyarakat melestarikan peradaban di Malaysia ini ialah melalui peradaban komuniti dalam pelbagai kaum yang merupakan sejarah dan warisan. Hal ini menjadi sumber terpenting dalam integrasi kaum dari zaman turun-temurun dan pastinya memainkan peran penting untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni. Usaha melestarikan peradaban di Malaysia ialah melalui peradaban kaum, iaitu kaum Cina, Melayu dan India. Kerana kita tahu setiap kaum mempunyai peradaban yang tersendiri dan turut menjadi simbolik sesuatu kaum. Peradaban Melayu yang kita tahu mempunyai banyak adat dan budaya. Contohnya adat meminang, adat merisi dan adat berkahwin. Usaha ini akan dilakukan bagi mengekalkan tradisi kaum Melayu yang masih digunakan pakai sehingga kini. Seterusnya, peradaban Cina. Kita tahu dan sinonim Cina dengan kaya dengan makanan dan sambutan, iaitu Hari Cina. Sambutan Chinese New Year. Kita sama-sama menyambut Justru itu, semua lapisan masyarakat tidak kira yang berpangkat ataupun tidak sama-sama lapisan, sama-sama kita menjaga keharmonian yang kita capai sebelum ini. Seterusnya, India pula terkenal dengan makanan iaitu Maluku yang menjadi kegemaran semua lapisan masyarakat. Kehidupan masyarakat majmuk masih diamalkan sehingga kini. Ini adalah satu usaha untuk melestarikan peradaban di Malaysia supaya negara Malaysia lebih harmoni dan sejahtera. Sekian, terima kasih daripada saya.